Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini pantau agenda reformasi. Perkara khas dan juga penting untuk kita kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan cuaca, sama ada banjir ataupun panas, tetapi fokus kita adalah berkaitan dengan cuaca panas yang akan melanda beberapa kawasan di semenanjung Malaysia. Itu akan saya bawakan seketika nanti bersama dengan Dr. Fredelin. Tetapi sebelum itu, ini beberapa laporan kemas kini yang mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mencadangkan supaya kerajaan negeri dan persekutuan mewujudkan prosedur operasi standard SOP yang khusus berhubung penguatkuasaan serta pengeluaran hasil nadir bumi atau REE. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, cadangan tersebut adalah hasil siasatan SPRM berkaitan REE yang mendapati tiada skop SOP khusus bagi pengeluaran mineral dalam tanah yang mungkin boleh membawa kepada penyelewengan dan juga pelombongan haram. Beliau memberi contoh mengenai pengeluaran bauksit kerana sebelum ini tiada SOP dan selepas itu barulah SOP khas untuk pengeluaran lesen perlombongan. Katanya SOP adalah penting kerana untuk mengelak perbuatan mencuri dan salah guna. Justru perlu ada SOP yang jelas dan mungkin melibatkan penilaian impak alam sekitar EIA. Mengulas mengenai peranan kerajaan negeri dan persekutuan dalam mewujudkan SOP REE ini, beliau berkata kementerian mempunyai kelulusan tersendiri manakala kerajaan negeri mempunyai hak pemilikan terhadap mineral. Namun dalam pengeluaran nadir bumi, perkara seperti percukaian, kastam dan hal-hal berkaitan perlu dibincangkan bersama. Bekas Peguam 1MDB, Jasmine Low Aiswan, memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo atau Jolo menganggap anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Riza Shahriz Abdul Aziz sebagai kawan baik. Jasmine memberitahu dia adalah kenalan Riza Shahriz dan pernah bertemu beberapa kali termasuk dalam satu percutian untuk bermain ski bersama dengan Jolo dan keluarganya di Whistler, Kanada antara Disember 2012 hingga Januari 2023. Menurut Jasmine, selepas dia meninggalkan jawatan di 1MDB, dia bertemu dan berkenalan dengan Riza Shahriz ketika melancong ke luar negara bersama Jolo. Jasmine memberi keterangan sebagai saksi plantif 1MDB dan 3 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited dan 1MDB Energy Langat Limited yang memfailkan saman terhadap Riza Shahriz. Saman turut difailkan terhadap 2 syarikatnya atas dakwaan menerima dana kira-kira 248 juta dolar Amerika yang disalahguna untuk kepentingan peribadi termasuk membiayai penerbitan filem serta membeli pelbagai hartanah. Jasmine seterusnya menyatakan dia tidak mengetahui mengenai pemindahan 700 dolar Amerika daripada 1MDB kepada Good Star Limited, sebuah syarikat yang dikaitkan dengan Jolo sebagai pembayaran semula wang pendahuluan yang dikatakan. Semasa berada di 1MDB, Jasmine menyatakan dia tidak mengetahui akaun bank di City National Bank di Los Angeles dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai pemindahan lebih 10 juta dolar Amerika ke dalam akaun itu yang dimasukkan sebagai akaun operasi untuk Red Granite Pictures. Pada 7 Mei 2021, 1MDB dan 3 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited dan 1MDB Energy Langat Limited memfailkan saman terhadap Riza Shahriz serta 2 syarikatnya atas dakwaan menerima dana kira-kira 248 juta dolar Amerika yang disalahguna untuk kepentingan peribadi termasuk membiayai penerbitan filem serta membeli pelbagai hartanah. Baik, ini yang kita perlu fokuskan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini, semalam mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 iaitu berjaga-jaga di 7 kawasan di Semenanjung. Menurut hantaran di Facebook Met Malaysia, kawasan yang terlibat ialah di Larut, Matang dan Kuala Kangsar di Perak, Gombak dan Petaling Jaya di Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Maran dan Temeloh di Pahang. Dan kenyataan itu memaklumkan suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut di kawasan tersebut. Dr. Fredelin Tangang, Fellow Akademi Malaysia yang juga mantan Profesor UKM, mantan Naib Pengerusi Kumpulan Kerja 1 yang juga panel perubahan iklim IPCC PBB
bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Doktor, pertama sekali untuk kita faham faktor utama ya kita berdepan dengan dua situasi, sama ada banjir besar yang melanda negara dan juga cuaca panas. Tetapi untuk kita fokuskan dalam cuaca panas hari ini, apa sebenarnya faktor utama dalam garisan khatulistiwa yang melintupi Malaysia khususnya menyebabkan cuaca panas melampau di negara ini? Ya, terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi ke Asrawa ni untuk membincangkan keadaan cuaca semasa ya, Cik Ehsan. Ya, 2-3 minggu lepas kita berdepan dengan keadaan hujan yang banyak. Beberapa kawasan di pantai barat sepanjang Malaysia, termasuk di Selangor, di Kedah, Perlis, menghadapi banjir. Dan kini dalam beberapa hari yang lepas kita berdepan pula dengan cuaca yang agak kurang menyenangkan lah, begitu panas sekali. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi terima kasih kerana menjemput saya. Mungkin saya boleh berkongsi sedikit tentang penerangan saintifik kepada pihak umum lah ya. Dan apa yang saya cuba terangkan ini adalah berdasarkan kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh saya sendiri semasa saya di Universiti Kebangsaan dulu, dan juga kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak lain ya. Now, kita actually Cik Ehsan masih berada dalam musim perantaran monsun yang akan berakhir sekitar mungkin awal minggu pertama ataupun minggu kedua bulan November apabila monsun timur laut bermula. Dan secara kebiasaannya semasa musim perantaran monsun itu Oktober gitu ya, September Oktober ni, di kawasan pantai barat sepanjang Malaysia adalah bulan-bulan yang hujannya tinggi dan suhunya tidaklah terlalu tinggi ya, berbanding dengan musim monsun barat daya, iaitu pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Tapi mengapa pula sejak awal 2-3 minggu lepas kita mengalami banjir dan juga sekarang kita menghadapi gelombang haba ya. Jadi saya cuba terangkan sebegini. Fenomena-fenomena sebegini boleh dipengaruhi beberapa faktor. Keadaan banjir yang kita alami dulu sebenarnya mungkin terkait dengan satu fenomena yang berlaku secara normal ataupun semula jadi, fenomena yang kita panggil sebagai ayunan Madden-Julian. Madden-Julian itu nama orang yang menemui fenomena ini, dan fenomena ini telah dipahami secara saintifiknya sejak beberapa dekad yang lalu. Dan apabila fenomena ini muncul di Lautan Hindi, di atmosfera di atas Lautan Hindi itu, yang boleh kita fikirkan sebagai gangguan sistem cuaca yang bergerak ke arah Sumatera dan merintasi kawasan kita. Dan ini boleh berlaku dalam fasa-fasa apa yang dipanggil sebagai fasa basah dan juga fasa kering. Jadi 2-3 minggu yang lepas, fenomena ini lalu sebagai fasa basah dan dia membawa kelembapan yang banyak ke kawasan kita, dan dengan kelembapan itu sebenarnya boleh menjana keadaan curahan hujan yang tinggi dan of course suhu yang rendah lah. Tetapi apabila sistem ini bergerak menjauhi kawasan kita ke arah timur, ke Borneo dan juga ke Filipina, maka kawasan kita akan disusuli oleh satu sistem urutan daripada fasa basah itu, iaitu fasa kering. Fasa kering ayunan Madden-Julian ini. Dan apabila berlaku fasa kering ini, perolakan di kawasan kita sebenarnya terhalang. Maknanya tak ada hujan dan kurang litupan awan. Jadi apabila kurang litupan awan ini, maknanya di situ pancaran matahari yang mancar ke bumi bertambah dan penyerapan haba itu maksimum,
dan juga oleh kerana ketiadaan hujan kurang, maka proses penyejukan itu kurang. Jadi jadinya di situ gelombang haba yang kita rasai pada 2-3 hari yang lepas. Dan mengikut ramalan pusat ramalan iklim di Amerika Syarikat, pusat fasa kering ayunan Madden Julian ini dikatakan baru bermula dan mungkin dalam seminggu 2 lagi akan berterusan, dan mungkin itu berkait dengan apa yang diramalkan oleh Malaysia seperti sebut tadi. Kemungkinan dalam beberapa hari lagi kita masih berdepan dengan gelombang haba ni. Walaupun petang ini saya percaya di beberapa tempat di pantai barat, termasuk di Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga di bahagian utara, mengalami sedikit hujan, dan itu mungkin boleh membantu ya. Faktor kedua, Cik Ehsan, Ya. kebetulan kini ada tiupan ribut tropika di dalam sehari yang lepas di Filipina, dan kini berada di tengah utara Laut Cina Selatan. Jadi apabila ada sistem yang besar ribut tropika ini, dia sebenarnya akan menjana corak perjalanan atmosfera yang angin itu akan menuju ke arah sistem itu berkenaan. Maknanya ke arah Laut Cina Selatan lah. Dan akibatnya angin tiupan angin sebegitu membawa kelembapan ke kawasan ribut tropika itu, ke pusat ribut tropika itu, dan ini menyebabkan kawasan kita sekali lagi kekurangan kelembapan di udara, bukan hanya disebabkan oleh fasa kering MJO itu, tetapi juga disebabkan oleh ribut taupan Rami tadi ya. Jadi dua faktor itu saya rasa bersama-sama menjadikan kawasan kita agak panas, kurang hujan, dan litupan awan yang berkurangan, dan pancaran matahari yang meningkat, dan itu menyebabkan gelombang haba yang kita rasai dalam beberapa hari yang lepas, dan ini kemungkinan berterusan beberapa hari lagi. Saya minta mungkin orang awam memberi perhatian kepada ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh pihak Malaysia. Baik, apa yang dinyatakan oleh Dr. Frederlin tadi sangat jelas, terutamanya berkaitan dengan dua faktor yang mempengaruhi cuaca panas di Malaysia. Tetapi selepas ini, Doktor, kita nak melihat kepada bagaimana perubahan iklim global itu mempengaruhi suhu di Malaysia, dan selepas itu bagaimana pula kesan cuaca panas ini terhadap Malaysia khususnya yang mempunyai tanaman, yang kita kebergantungan kita kepada air di kolam-kolam dan sebagainya. Tetapi selepas ini kita nak berhenti rehat dahulu, kita kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, ini Pantau Agenda Reformasi. Kita bercakap khusus berkaitan dengan keadaan cuaca di Malaysia, terutamanya berkaitan dengan laporan Met Malaysia 7 lokasi yang berkemungkinan berlaku cuaca panas untuk 3 hari berturut-turut. Dr. Frederlin Tangang, Fellow Akademi Malaysia, mantan Profesor UKM, yang juga mantan Naib Pengerusi Kumpulan Kerja 1 Panel Perubahan Iklim IPCC PBB, masih lagi bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Doktor, seterusnya, bagaimana untuk kita faham berkaitan dengan perubahan iklim global yang mungkin mempengaruhi suhu di Malaysia, sama ada ia berkaitan dengan lebihan hujan ataupun turun hujan di Malaysia, dan juga keadaan cuaca panas melampau khususnya? Ya, bagus juga soalan itu dikemukakan. Mungkin saya boleh berkongsi sekali lagi maklumat dengan umum berkaitan dengan perubahan iklim ini. Jadi perubahan iklim sering kita pahami sebagai merujuk kepada perubahan iklim dunia yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah hijau yang memerangkap haba dalam sistem iklim dunia. Dan semalam sebenarnya pihak Pertubuhan Bangsa Bersatu telah mengeluarkan satu lagi laporan terkini mengenai perubahan iklim sebagai persediaan kepada
COP29 yang akan berlangsung pada bulan depan ya, kalau saya tak silap di Azerbaijan. Dan kalau saya boleh memetik laporan itu bahawa pembebasan gas-gas rumah hijau pada tahun 2023 tahun lepas ya, 2023 menghampiri 60 gigaton CO2 equivalent. Maafkan saya, unit ini mungkin orang awam tak berapa sesuai, tetapi sekiranya kadar pembebasan itu berterusan dan tiada tindakan yang diambil, dan walaupun ada tetapi masih tidak mencukupi, apa yang disebut dalam laporan itu adalah pada penghujung abad ke-21 peningkatan suhu akan melebihi 3 darjah Celsius berbanding dengan suhu semasa pra-perindustrian di Eropah. Itu sebenarnya sangat tinggi berbanding dengan pada ketika ini, kerana pada ketika ini kita dalam lingkungan 1.2, 1.3 darjah Celsius lebih tinggi ya, berbanding dengan 3 darjah. Tetapi walaupun telah mencapai 1.2, 1.3, dunia sudah berdepan dengan pelbagai cuaca ekstrim. Apa yang dilakukan oleh ataupun apa yang akibat daripada peningkatan haba dan suhu dalam sistem iklim dunia ini sebenarnya adalah dia meningkatkan cuaca ekstrim. Gelombang haba yang semakin kerap, hujan ekstrim yang semakin kerap. Jadi keragaman iklim itu semakin meningkat disebabkan oleh peningkatan suhu global itu akibat daripada peningkatan gas-gas rumah hijau itu. Jadi kalau mengikut laporan IPCC dan juga dinyatakan dalam laporan terkini yang dibuat Pertubuhan Bangsa Bersatu ini, untuk memastikan suhu itu tidak meningkat melebihi 3 darjah Celsius, lebih tinggi berbanding dengan semasa zaman pra-industri di penghujung abad nanti, tindakan secara drastik perlu dilakukan sekarang oleh semua negara di dunia dan memastikan bahawa pembebasan gas-gas rumah hijau tahunan itu yang sekarang ini menghampiri 60 gigaton CO2 equivalent kepada separuh, mungkin dalam sekitar 20-30 gigaton pada tahun 2030, dan juga apa yang dipanggil sebagai net zero pada 2050. Jadi agenda ini sangat penting kepada dunia, bukan hanya pada negara Malaysia, kepada dunia, kerana jika tidak, ya kita harus berdepan dengan akan mengalami dengan cuaca-cuaca yang ekstrim, kemarau, banjir, gelombang haba dan taupan yang kuat-kuat kemungkinan akan berlaku lebih kerap di masa akan datang disebabkan oleh dunia ataupun iklim dunia ini menyerap lebih banyak haba. Jadi kalau kita lihat dari mana pembebasan gas-gas ini, apa sektornya, kebanyakannya adalah daripada penjanaan tenaga, daripada transport, daripada industri. Jadi dunia, semua negara perlu menuju kepada ekonomi yang karbon rendah, memastikan bahawa penjanaan tenaga, industri, transport itu menuju ke arah itu. Jadi ini adalah satu isu yang penting akan dibincangkan dalam COP29 dalam bulan depan di Azerbaijan. Dan sama ada dunia dapat mengekang pembebasan gas-gas rumah hijau ini tergantung kepada tindakan yang dilakukan oleh negara. Tetapi saya percaya Malaysia bergerak ke arah itu dengan polisi-polisi yang sudah sedia ada seperti polisi NETR, National Energy Roadmap Transformation, dan juga beberapa polisi yang lain yang akan membimbing ataupun menghalakan negara kepada low carbon economy. But
saya rasa orang awam juga harus menyadari isu-isu sebegini, kerana kalau tidak kita perlulah berdepan dengan cuaca-cuaca yang ekstrim, banjir. Bukan itu saja, apabila suhu meningkat kepada melebihi 3 darjah itu, kemungkinan aras laut juga meningkat sekitar di hujung pengabad abad ke-21 ini, mungkin berlaku peningkatan lebih 0,5 meter. Rata-rata di kawasan Malaysia ini antara 0.6 hingga 0.7 meter. Dan itu cukup tinggi sebab banyak kawasan pantai kita akan terakis, hilang, dan dengan hujan yang lebat, kalau sesuatu kawasan dulu mungkin bukanlah kawasan yang mungkin selalu berlaku banjir, tetapi peningkatan aras laut disebabkan pemanasan global itu akan menjadikan kawasan berkenaan mungkin di kawasan di masa akan datang berdepan dengan keadaan yang keberangkalian dari segi banjir yang meningkat, ya. Jadi bukan hanya cuaca ekstrim, hujan yang lebat, kemarau, gelombang haba, tetapi kita juga berdepan dengan peningkatan aras laut terkait dengan fenomena perubahan iklim dan juga pemanasan global ini. Cik Ihsan. Ya, Sedikit. tadi doktor menyatakan berkaitan dengan COP28 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, dan pastinya ini adalah pentas dan juga conference yang sangat besar terhadap dunia, khususnya untuk menghimpunkan dunia dalam satu aras dan juga dalam satu objektif yang sama. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan ia bukan sekadar conference semata-mata? Apa perlu dibawa Malaysia dan juga Asia khususnya untuk dunia sama-sama faham, berganding bahu dan juga tunduk kepada satu resolusi penting untuk memastikan bahawa perubahan iklim, keadaan cuaca dan juga global ini dapat diatasi oleh seluruh penduduk dan juga masyarakat dunia, termasuk di Malaysia, Doktor? Satu persoalan yang sangat penting, ya. Saya rasa kalau kita nak berbincang ini mungkin memerlukan masa sedikit, ya. Tapi mungkin saya betulkan sedikit, kalau saya silap dengar tadi, sebenarnya dia COP29 bukannya 28, Cik San. COP28 dulu Dubai. dibuat di UAE, Ya. dan saya masih ingat lagi tahun lepas keputusan ataupun agreement, konsensus yang dibuat oleh parti negara-negara agak kurang, saya rasa kurang menyerlah dan kurang isunya di situ adalah bagaimana untuk memastikan bahawa penggunaan fosil fuel ini, bahan-bahan api fosil ini boleh dipercepatkan, diberhentikan secara cepat. Tetapi konsensus semasa itu adalah memberi peluang kepada semua negara untuk bergerak secara perlahan. Dan saya kurang pasti sama ada itu boleh mencapai keperluan saintifik mengikut laporan IPCC, di mana 50% pengurangan harus dibuat sebelum 2030. 2030 hanya beberapa tahun daripada sekarang, dan juga net zero CO2 2050. Jadi mungkin terlalu sukar untuk saya mengulas ke semua aspek, tetapi pastinya untuk negara bersedia ke arah low carbon economy, menukar cara kita menjana ekonomi kita dan sebagainya, itu secara pantas mungkin agak sukar, ya. Dan itu yang mungkin menyebabkan kebanyakan negara tidak dapat memenuhi seperti apa yang dikehendaki oleh laporan-laporan saintifik, terutama daripada IPCC, ya. Jadi saya rasa perbincangan akan terus dilakukan di COP29 ini di Azerbaijan tentang bagaimana memastikan bahawa
apa yang dilaporkan oleh IPCC berdasarkan kepada fakta sains dan juga laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikeluarkan semalam itu dapat memenuhi kadar pengurangan secara drastik itu memastikan bahawa suhu di bawah 1.5 darjah Celsius dan tidak melebihi 2 darjah Celsius atau 3 darjah Celsius. Jadi Malaysia mungkin boleh berkongsi pengalaman tentang polisi-polisi yang boleh memandu kita ke arah low carbon economy ini. Ya. Sebenarnya seperti yang doktor nyatakan tadi, ini perkara besar untuk kita kongsikan dan juga panjang sebenarnya kalau hujah-hujah untuk kita berikan dan juga untuk kita sampaikan. Mungkin kita akan berdiskusi lagi terutamanya berkaitan dengan situasi semasa berkaitan dengan iklim dan juga cuaca global ini bersama dengan Dr. Frederlin. Terima kasih sekali lagi Dr. Frederlin Changang. Itu saja waktu yang kita ada waktu ini. Fellow Academy Malaysia, mantan Profesor UKM dan juga mantan Naib Pengerusi Kumpulan Kerja 1 yang merupakan panel perubahan iklim IPCC PBB. Sekian dulu pantauan Jendela Informasi. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.